أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 10, muka surat 10, baris yang ke-17 daripada atas. Muka surat 10 baris ke-17 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan makna sama, dan makna sama pada hak Allah Ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu maknan yang berdiri, maknan yang berdiri dengan zatnya zat Allah, menyatakan baginya, bagi Allah, dengan dia, dengan maknan tiap-tiap yang maujud, tiap-tiap perkara yang maujud, tiap-tiap perkara yang ada, sama ada yang maujud itu qadim seperti zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau baharu seperti zat sekalian makhluk. Sama ada bersuara, sama ada bersuara, atau tiada bersuara, dan sama ada jauh atau hampir. Maka sekalian itu, sekalian zat Allah Ta'ala dan zat sekalian makhluk dan suara, sekalian tu dinama akan dia akan sekalian maujud, perkara yang ada, maujud, perkara yang ada. Dan makna sama pada hak Allah Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala, sifat sama yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bicara, kita bicara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama yang ada pada zat Allah Ta'ala lah. Kita pun bersifat juga dengan sifat sama. Allah letak sifat pendengaran di telinga kita, tu sifat sama yang baharu. Macam dahulu, bila pergi pada bicara sifat kudrah, bila pergi pada sifat kudrah, dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, dia bicara bab sifat kudrah. Ia letak kepada dan makna kudrah azali, dahulu. Dan makna kudrah azali, kudrah yang qadimah, makna sifat kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu lagi dia panggil kudrah hadisah, kudrah makhluk. Sekarang nak bicara makna sifat sama pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di kita pun Tuhan jadikan sifat sama. Sebagaimana sifat kudrah yang ada di tubuh kita tak bekas sama sekali, begitu juga sifat sama yang Tuhan letak di genggam telinga pun tak bekas sama sekali. Kita boleh mendengar suara setiap masa ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perbuatan sifat sama yang Tuhan jadikan di kita. Itu sama yang ada pada diri kita. Sekarang nak bicara sifat sama yang ada di zat Allah Ta'ala. Dan memang kita bicara sifat Allah Ta'ala ni, tapi dia perjelaskan seumpama dalam kitab Bidayatul Hidayah terdahulunya, dan makna kudrah azali, kudrah yang sedia kala, sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar kudrah yang hadisah, kudrah yang baharu. Kudrah yang baharu tidak mengadakan, tidak meniadakan. Sama juga dengan sama yang ada di kita, tidak mendengar. Yang jadi kita boleh mendengar, itu semua datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna sama pada hak Allah Ta'ala, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu sama pada hak Allah Ta'ala maknan, satu sifat yang ada. Tu maknan ni satu sifat yang ada. Jamak dia ma'aniyun. Ma'ani atau jamak. Sifat ma'ani itu mari daripada maknan. Gitulah. Ni bukan makna dengan maksudnya makna yang sama makna dengan maksud, bukan ni. Kan makna tu kan dia sama dengan maksud, bukan ni. Ini maknan. Apa maknan? Satu sifat yang maujud lagi qadim. Tu maknan. Maknan ni satu sifat yang ada lagi sedia kala. Tu maknan. Satu sifat yang ada, walaupun tidak sedia kala, panggil maknan. Pada ni macam sifat kudrah kita dipanggil maknan, sifat yang ada yang Tuhan letak di tubuh kita. Tu maknan. Maknan ni satu sifat yang ada. Maknan, ma'ani ada. Maknan satu, ma'ani itu banyak. Iaitu maknan, ini satu sifat yang ada, yang berdiri dengan zatnya. Yang berdiri mana yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berdiri ni yang ada dengan zatnya, dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi samuk ni makna satu sifat yang ada di zat Allah. Itu maksud dia gitu. Makna satu sifat yang ada, yang berdiri mana yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna satu sifat yang ada, samuk ni, yang berdiri dengan zatnya, yakni yang ada dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatakan baginya, yakni nyata baginya, menyatakan baginya bagi Allah, ini nyata baginya bagi Allah. Nyata tu dipanggil inkishaf. Nanti dia akan bicara lah. Sifat ilmu nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Sifat sama nyata dengan bagi Allah dengan sifat sama. Sifat basar nyata bagi Allah dengan sifat basar. Jadi ilmu sama basar dipanggil sifat inkishaf. Nyata bagi Allah dengan sifat sama, nyata bagi Allah dengan sifat sama, nyata dengan Allah dengan sifat ilmu, nyata bagi Allah dengan sifat sama, nyata bagi Allah dengan sifat basar, dipanggil inkishaf. Menyatakan ni nyata baginya bagi Allah dengan dia, dengan makna ni, dengan sifat sama ni. Nyata tiap-tiap yang maujud oleh tiap-tiap perkara yang ada. Sebab terdahulunya al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Sifat sama, sifat basar
bertakluk kedua-duanya dengan sekalian perkara yang ada. Sekalian perkara yang ada. Sekalian perkara ada, Allah mendengar dengan sifat sama. Sekalian perkara yang ada, Allah melihat dengan sifat sama. Adapun yang tak ada, anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada, Allah tidak mendengar dan tidak melihat sebab tiada. Allah mendengar, Allah melihat akan sekalian perkara yang ada, bijami'il mawjudat, dengan sekalian perkara-perkara yang ada. Jadi nyata bagi Allah dengan sifat sama ni tiap-tiap yang mawjud, tiap-tiap yang ada, tiap-tiap yang ada. Mawjud tu isim fa'il tu, tiap-tiap yang ada. Sama ada yang mawjud itu qadim, mana? Seperti zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mawjud yang ada tu hak qadim, seperti zat Allah. Mana yang mawjud lagi? Kudrah Allah, iradah Allah. Ni itu hak mawjud belaka, ada belaka tu. Sifat wujud kidam baka bukan mawjud, itu bukan ada. Sifat yang mawjud yang ada maknang lah, sifat ma'ani yang 7. Jadi mawjud yang qadim ni sama ada yang qadim seperti zat Allah dan sifat ma'ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mendengar akan zat Allah Subhanahu wa taala. Basar nanti Allah melihat akan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar akan sifat kudrah Allah yang ada. Nanti basar Allah melihat akan sifat kudrah Allah yang ada. Allah mendengar akan sifat iradah Allah yang ada, yang mawjud. Basar nanti Allah melihat akan sifat iradah Allah yang mawjud. Ada, Allah mendengar. Bila ada, Allah melihat. Jadi zat Allah ada, Allah mendengar dan melihat. Sifat kudrah, iradah sampai ke kalam ada, Allah mendengar dan Allah melihat. Adapun sifat wujud kidam baka bukan sifat yang ada. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah mengetahui. Gitu. Ada ni. Sifat yang tak ada wujud kidam baka, Allah tidak mendengar, tidak melihat, tetapi Allah mengetahui. Mengetahui sekalian. Hak ada Allah Ta'ala tahu, hak tiada pun Allah Ta'ala tahu. Hak tahu tu sekalian. Ada yang wajib, ada yang harus, ada yang mustahil, Allah mengetahui sekalian. Adapun sama basar mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Kalau perkara itu tak ada, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, tapi Allah mengetahui. Jadi sama ada yang mawjud itu qadim, contoh seperti zat Allah tu contoh, dan sifat-sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar akan zat Allah sendiri. Allah mendengar macam mana? Allah ada, Allah dengar lah. Zat Allah tak ada bunyi, tak ada suara. Ada, Allah mendengar. Sama ada bunyi, ada suara ataupun tidak. Itu je. Bukan Allah yang bersifat dengan sifat sama mendengar akan sesuatu yang ada bunyi. Tidak. Janji ada walaupun tak ada bunyi, Allah mendengar. Tapi nisbah dengan kita jadi pelik lah. Sebab sifat sama kita ni, walaupun hakiki jadi dengar tu Allah yang buat, hanya mendengar akan benda yang ada bunyi. Hanya mendengar benda yang ada bunyi. Tetapi dalam syurga Allah, pendengaran kita ni akan digandakan 10,000 kali ganda kekuatan pendengaran. Di dalam syurga Allah dapat mendengar sekalian benda yang ada, walaupun benda tu tak ada bunyi sekalipun. Tapi adah kita atas dunia,
Kita hanya mendengar sesuatu yang ada suara, yang ada bunyi. Tak ada suara, tak ada bunyi, kita tidak mendengar. Itu adah yang Tuhan perlakukan kepada kita. Allah Ta'ala boleh jadikan kita mendengar akan perkara yang tidak ada bunyi. Ini hak biasa tu. Contohnya, orang yang buta, apabila penglihatannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pendengaran dia tu tajam, lebih daripada pendengaran orang biasa. Penglihatan dia Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala jadikan dia buta, Allah kuatkan pendengaran dia. Kisah orang buta ni, kerja dia panjat pokok kelapa. Buta boleh panjat pokok kelapa sebab tak akan sesak pun. Kesesak panjat pokok kelapa. Di satu jalan je kan, naik siapa di bawah, naik siapa di bawah. Tapi kalau orang cuba nak tipu dia, suruh dia naik kerana ada buah kelapa hok muda ke atas pokok tu, orang nak main ke dia lah, orang buta kan. Di sebelum dia naik, dia letak telinga dia dahulu di pokok kelapa. Dia letak, ada buah muda. Dia letak, tak ada buah tua. Cuba kita letak telinga kita di pokok tu, ada bunyi apa? Memang tak ada bunyi, memang tak ada suara. Tapi macam mana dia boleh mendengar? Allah jadikan dia boleh mendengar benda tak ada bunyi. Kita dengar benda yang ada suara, ada bunyi. Tu adah hak Tuhan berlaku pada kita. Adah yang Tuhan berlaku pada kita. Yang kita boleh dengar benda yang ada suara, ada bunyi. Tapi oleh kerana orang buta ni, Tuhan tutup penglihatan, Tuhan gandakan pendengaran dia. Letak telinga di pokok kelapa tu, tak ada suara, tak ada bunyi, tapi Allah jadikan dia dengar. Mana orang nak tipu dia, kata ada orang muda ke orang tua atas tu, dia tipu dia tahu. Dengan hanya letak telinga di pokok, di pangkal pokok kelapa, pokok nyong. Jadi mana adah kita sahaja atas dunia, kita hanya mendengar sesuatu yang ada suara, ada bunyi. Adapun Allah yang bersifat sifat sama, mendengar akan sekian perkara yang ada, walaupun tidak ada suara, walaupun tidak ada bunyi. Sifat zat Allah, tak ada suara, tak ada bunyi, Allah mendengar. Sebab apa? Ada. Sifat kudrah Allah, sifat iradah Allah, Allah mendengar. Sebab apa? Sebab ada. Walaupun sifat kudrah iradah Allah, sifat yang tak ada suara, tak ada bunyi sekalipun. Janji ada, Allah mendengar. Kita kalau Allah melihat akan zat Allah, kita taklah rasa macam tertanya-tanya. Ke Allah tidak melihat zat Allah? Allah melihatlah zat Allah. Allah melihat sifat kudrah Allah, Allah melihat akan sifat iradah Allah, Allah melihat akan sifat ilmu Allah. Ada ni hak melihat, kita tak pelik. Allah mendengar akan zat Allah. Dan zat Allah ada suara ke tak? Tak ada. Allah mendengar. Janji mawujudat, benda yang ada, perkara yang ada, Allah mendengar. Walaupun tak ada suara, tak ada bunyi sekalipun. Sama ada yang mawujud itu qadim seperti zat Allah dan sifat-sifat ma'ani Allah, atau baru, atau mawujud itu mawujud yang baru seperti zat sekalian makhluk. Ni zat kita ni, zat kita ni, zat manusia, zat binatang ni, zat makhluk ni. Allah bukan melihat sahaja, Allah mendengar. Melihat tak pelik, Allah mendengar. Dah ada ke zat tubuh kita ni ada suara, ada bunyi? Tak ada. Lepas tu Allah mendengar. Allah mendengar akan sekalian perkara yang ada. Dan zat tubuh kita ada ke tak? Ada. Bukan Allah hanya melihat, Allah mendengar. Pandai ni. Sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat yang ada. Warna contohnya, Allah melihat warna, Allah mendengar warna. Pandai ni. Sifat yang ada, Allah melihat dan Allah mendengar. Warna kan sifat yang ada,
Allah melihat tu tak pelik. Allah mendengar akan sifat warna tu. Allah mendengar akan warna putih, Allah mendengar akan warna kuning. Melihat memang tetap ada Allah melihat, dan Allah mendengar sebab sifat warna putih kuning tu ada. Janji perkara tu perkara ada, Allah mendengar dan Allah melihat. Mana lagi sifat-sifat yang ada hak di kita ni, hak di makhluk ni? Mana lagi sifat-sifat yang ada yang kita dapat dengan panca indera? Mana? Hak dapat didengar suara tu benda yang ada. Allah mendengar dan Allah melihat suara. Kalau suara Allah mendengar, tak pelik tak? Allah melihat suara, Allah melihat sebab suara ada. Ada suara, ada sebab tu boleh takak suara. Kenapa boleh takak suara? Bukan takak lah, boleh rakam suara. Kalau sebut kata takak suara pelik tak? Tapi memang panggil takak suara tau. Takak suara orang panggil, tapi panggil rakam suara lah. Macam mana orang boleh takak suara? Sebab suara ada. Jadi Allah mendengar dan Allah melihat. Nanti bicara bahasa. Allah mendengar suara, kita tak pelik lagi. Allah melihat suara, Allah melihat macam mana? Ada, Allah mendengar, Allah melihat. Benda yang ada, sifat yang ada, bauan, wangi ke busuk ke, itu sifat yang ada, yang dapat dengan panca indera. Panca indera bau, kalau kita panggil panca indera bau. Maka bauan tu Allah mendengar dan Allah melihat. Allah mengetahui tetap dah berilmu. Yang dapat dengan panca indera rasa, manis masing. Allah mengetahui tetap dah manis masing tu. Allah mendengar dan Allah melihat akan manis dan masing. Ada saja Allah mendengar, Allah melihat. Mengetahui, hak ada Allah mengetahui, hak tak ada Allah mengetahui. Hak lain tu, ilmu lain. Baik, ilmu sekalian. Sama basar mendengar akan sekalian, melihat akan sekalian yang ada. Jadi yang ada tu yang baharu tu zat sekalian makhluk dan juga sifat-sifat makhluk yang ada. Allah mendengar dan Allah melihat. Allah mendengar akan maujud yang qadim, zat Allah. Allah mendengar sedia kala. Allah mendengar akan maujud yang baharu, zat makhluk. Allah mendengar yang baharu. Sekarang zat Allah ada sedia kala. Allah mendengar dan melihat sedia kala. Ta'alluq tanjizi qadim bagi sama' dan basar. Allah mendengar dan melihat akan zat Allah yang qadim. Allah mendengar dan melihat pun qadim juga. Ta'alluq tanjizi qadim bagi sama' dan basar. Tanjizi bagi sama' mendengar, tanjizi bagi basar melihat, tanjizi bagi kudrah mengada meniada, tanjizi bagi iradah menentu menetapkan, tanjizi bagi ilmu mengetahui. Itu tanjizi. Jadi Allah mendengar dan melihat akan zat Allah yang qadim. Ta'alluq tanjiz qadim bagi sama' dan basar. Allah yang bersifat dengan iradah, menentukan, menetapkan segala-gala perkara pada azali, dia panggil ta'alluq tanjiz qadim bagi iradah, rukun nikmat keenam qada. Allah mengetahui segala-gala pada sedia kala, kita panggil ta'alluq tanjiz qadim bagi ilmu. Apa tanjizinya? Ilmu mengetahui, qadim sedia kala. Jadi sama' dan basar mendengar dan melihat akan yang maujud, yang ada, yang sedia kala, zat Allah. Allah mendengar dan melihat akan zat Allah sedia kala. Ta'alluq tanjizi qadim bagi sama' dan basar. Kemudian
yang maujud, yang baharu, zat makhluk. Yang ada yang baharu, zat makhluk. Allah mendengar dan melihat akan zat makhluk yang baharu. Allah mendengar, Allah melihat yang baharu jugalah. Bila Allah mendengar akan zat makhluk, selepas Allah jadikan. Bila Allah melihat akan zat makhluk, selepas Allah jadikan. Dipanggil takluk tanjizi hadis bagi samak dan basar. Sebab Allah mendengar dan melihat akan zat yang baharu ada ni, selepas ada Allah mendengar dan melihat. Allah mengetahui sedia kala. Sebelum zat makhluk ada, Allah mengetahui. Selepas zat makhluk ada, Allah mengetahui. Allah mengetahui segala-gala pada sedia kala. Sebelum ada, Allah mengetahui. Sedang ada, Allah mengetahui. Lagi tak ada, Allah mengetahui. Ada ni. Adapun apabila zat makhluk ni ditiadakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat lagi lah akan zat makhluk yang Allah telah hancurkan. Allah adakan kembali, Allah bangkitkan kembali zat makhluk ni di hari akhirat. Maka Allah mendengar dan melihat akan zat makhluk yang dibangkitkan kembali selepas dia tiup sangkakala yang kedua. Adapun mengetahui sebelum ada, Allah mengetahui. Selepas ada, Allah mengetahui makhluk ni. Selepas dihancurkan, Allah mengetahui. Dibangkitkan kembali, Allah mengetahui. Tak mengetahui itu sekalian habis. Ada, Allah mengetahui. Tak ada, Allah mengetahui. Adapun samak basar ni mendengar dan melihat akan yang ada. Jadi yang ada ni baru zat makhluk. Allah mendengar dan melihat akan zat makhluk selepas Allah adakan. Sebelum Allah adakan, Allah belum mendengar dan Allah belum melihat akan zat makhluk sebelum dia adakan. Selepas dihancurkan akan zat makhluk, Allah tidak mendengar dan Allah tidak melihat. Selepas zat makhluk dibangkitkan kembali sepatut sekali yang kedua, Allah mendengar dan melihat zat makhluk yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Jadi kalau maujud tu yang baharu, Allah mendengar dan melihat baharu, dipanggil ta'alluq tanjizi hadis bagi samak dan basar. Sebab tu biasa saya nak menghuraikan berkaitan dengan ta'alluq ni, tanjizi qadim ada, tanjizi hadis ada, samak basar kalam lah. Samak basar kalam. Hak mudah sebab misalnya basarah mudah. Allah melihat akan zat Allah yang ada sedia kala. Allah melihat sedia kala. Tanjizi qadim bagi basar. Allah melihat akan zat makhluk. Bila Allah melihat? Selepas Allah buat lah. Jadi adanya zat makhluk ni baharu, Allah melihat pun baharu. Allah mengetahui sedia kala. Allah melihat pun baharu, dipanggil ta'alluq tanjizi hadis bagi basar. Kalau hak lain macam qudrah, hanya ta'alluq tanjizi hadis saja, tanjizi qadim tak ada. Iradah hanya ta'alluq tanjizi qadim saja, tanjizi hadis tak ada. Sama ilmu hanya ada ta'alluq tanjizi qadim saja, tak ada tanjizi hadis. Qudrah, ta'alluq qudrah mengada meniada, qadar hukum ke-6. Bila Allah mengada meniada, baharu tanjizi hadis bagi qudrah, qadar nama dia. Allah mengadakan sedia kala. Ada Allah mengadakan sedia kala. Sifat qudrah Allah sifat yang sedia kala. Sifat qudrah Allah sifat yang qadimah. Sekarang ta'alluq qudrah mengada. Ada Allah mengadakan sedia kala? Ada. Allah mengadakan sedia kala. Sifat qudrah Allah sifat yang sedia kala. Sifat qudrah yang qadimah, qudrah yang sedia kala. Ta'alluq qudrah mengada. Ada tak mengada sedia kala? Dia mengada dengan sedia kala ni tak jumpa. Tak jumpa. Sebab
sedia kala bukan barang yang diadakan ke sedia kala diadakan? Zat Allah sedia kala diadakan macam mana sedia kala? Kemudian mengada dengan sedia kala tak jumpa. Sebab mengada akan barang yang sedia kalanya tiada, diadakan kemudian. Itu baru jumpa. Mengada dengan sedia kala takkan jumpa. Ada ni. Sebab satunya perkara yang sedia kala bukan yang diadakan. Sebab ada sedia kala, diadakan macam mana? Nak mengada pula ni akan benda yang sedia kalanya tiada. Allah pun mengada. Jadi mengada tu baru lah. Jadi mengada dengan sedia kala memang tak akan jumpa. Maka tak ada takluk tanjizi qadim bagi kudrah, tak ada. Ada contoh mengada sedia kala, tak jumpa dua tu. Jadi kudrah hanya tanjizi hadis, iaitu qadar, rukun yang keenam. Pergi kepada iradah. Allah menentu sedia kala, tidak ada menentu yang baru. Maka qadanya takluk tanjizi qadim bagi iradah. Allah menentukan sedia kala. Kenapa tidak ada tanjizi hadis bagi iradah? Sebab ketentuan Allah muafaqah dengan ilmu Allah. Ilmu Allah tidak ada ilmu yang baru. Maka kehendak Allah tidak ada kehendak yang baru, kehendak yang sedia kala. Itu ada dalam kitab sebut terjadi bagi iradah, atau kena orang molek tu. Itu bukan takluk yang sebenar, itu hanya netak kembali. Netak kembali. Atau memang ada dalam kitab, tapi tak sudah faham mana lah tu. Jangan pergi letak iradah ada tanjizi hadis, mana ada kehendak Allah yang baru. Jadi ada perkara yang Allah baru mengetahui ke, yang Allah baru nak kehendak? Ni jangan duk baca-baca sendiri ni. Dah ada tanjizi hadis bagi iradah, Allah menentukan pada sedia kala sampai masa Allah letak. Itu tanjizi hadis, bukan kehendak baru. Macam kita buat keputusan dah, waktu molek dah siap mereka dah, siapa tak nak kerja tu netak semula. Netak semula. Ada ni. Bukan netak baru. Tak boleh nak netak baru sebab kita nak netak kena keputusan mesyuarat. Tak ada, tak cukup quorum mesyuarat, tak boleh buat ketetapan. Ketetapan tu kita buat siap-siap dah. Tapi siapa tak nak kerja, kita pun netak semula. Adakah ketetapan yang baru? Tidak, hari tu lah. Lepas tu ni, ni nak netak balik. Gitu je. Ada ni. Memang ada dalam kitab. Itu pandangan daif. Waktu daif bicara lah waktunya. Bukan takluk yang sebenar. Kalau kita pergi faham, ada takluk tanjizi hadis bagi iradah dengan makna Allah menentukan yang baru. Ketentuan Allah muafaqah dengan ilmu Allah. Jadi ada ke Allah mengetahui yang baru? Timbul-timbul kemudian Allah nak menghendaki satu perkara yang baru. Mana pun Allah baru tahu kemudian. Tidak ada. Tidak ada kehendak Allah yang baru. Tanjizi qadim, yang dipanggil ketentuan azali. Ketentuan azali. Itu dia. Itu dipanggil ketentuan azali. Dengan makna Allah menentukan pada sedia kala, dia panggil takluk tanjizi qadim bagi iradah. Rukun iman yang keenam kita panggil qada. Cuma kita kalau pendek, qada pergi pada iradah, qadar pergi kepada qudrah. Jalanan Imam Asy'ari. Maturidi tukar. Maturidi tukar. Jadi kita pendek, qada iradah, qadar pergi kepada qudrah. Nak panjang moleknya, qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah, muafaqah dengan ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu. Itu baru lengkap. Qada rukun yang keenam kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah, muafaqah selaras seiring sebagaimana ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu.
Qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah, itu qadar. Qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Ta'alluq kerjaan, tugas. Tanjizi meluluskan asal makna. Tapi kalau tanjizi bagi iradah menentu. Tanjizi bagi qudrah mengada. Qadim sedia kala, hadis baharu. Hadis, hawadis, ada. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Hadis perkara yang baharu, hawadis sekalian perkara yang baharu. Itu hadis, ha alif da se. Tapi kita bunyi Arab ni kita jadi payah. Itu istilah ilmu. Kemudian sifat ilmu Allah Ta'ala hanya ada ta'alluq tanjizi qadim sahaja. Tidak ada ta'alluq tanjizi hadis bagi ilmu. Kenapa? Ada perkara Allah mengetahuinya baharu. Jadi sebelum Allah mengetahui, Allah masih lagi jahil, mustahil. Jadi kudrah hanya tanjizi hadis, iradah hanya tanjizi qadim, ilmu hanya tanjizi qadim. Hak ada tanjizi qadim dan hadis sama basar dan kalam. Hak mudah sebab misalnya adalah basar. Tanjizi qadim bagi basar, Allah melihat sedia kala akan zat Allah yang ada sedia kala. Tanjizi hadis bagi basar, Allah melihat yang baru akan zat makhluk yang baru diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada tanjizi qadim, tanjizi hadis, sama basar dan kalam. Hak mudah nak ceritanya, buat contoh basar. Nak faham antara satunya takluk tanjizi qadim, satunya takluk tanjizi hadis. Mudah pergi pada sifat basar. Ini kita bicara sifat sama. Allah mendengar akan zat Allah yang ada sedia kala, Allah mendengar sedia kala. Ta'alluq tanjizi qadim bagi basar. Allah melihat zat makhluk yang baharu, Allah melihat pun baharu. Ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat sama. Jadi Allah mendengar akan zat Allah sedia kala, Allah mendengar akan zat makhluk, mendengar yang baharu. Kalau hak di bawah tu, hak di bawah, hak makna basar, hak sama ni, sama ada yang mawujud tu qadim seperti zat Allah. Kalau hak basar di bawah tu, sama ada yang qadim seperti zatnya zat Allah dan sifatnya sifat Allah. Dia campur dua. Sifat mana? Sifat yang mawujudah lah, sifat ma'ani. Hak bawah tu hak basar. Jadi hak sama mendengar yang qadim seperti zat Allah. Basar melihat yang qadim seperti zatnya zat Allah, dan sifatnya sifat Allah, sifat yang ada iaitu sifat ma'ani. Itu saya sebut tadi, itu zat Allah dan sifat ma'ani Allah. Allah melihat, mendengar. Sebab apa? Sebab sifat ma'ani Allah sifat yang ada. Dan sama ada bersuara atau tiada, yakni tiada bersuara. Sama ada yang mawujud tu, sama ada yang ada tu lah. Sama ada yang mawujud, sama ada yang ada tu, bersuara atau tiada, Allah mendengar. Ada janji, ada je. Janji ada. Sama ada suara atau tak ada suara, janji ada. Maka Allah mendengar dan Allah melihat. Kalau kata mendengar suara tak pelik. Tak ada suara Allah mendengar, pelik kita dengar. Kalau melihat pula, melihat akan suara, pelik pula kitanya. Tak. Suara tu benda ada. Tadi boleh tangkap tu kan, boleh rakam suara. Suara benda ada. Allah mendengar suara, Allah melihat suara. Allah mendengar suara, Allah melihat suara. Kemudian tak ada suara. Contoh tak ada suara, bauan wangi busuk, tak ada suara. Manis masih tak ada suara, tapi Allah mendengar, Allah melihat, sebab ada. Itu je. Ada suara tak ada suara, Allah mendengar,
Ada suara Allah mendengar, tak ada suara pun Allah mendengar. Dan sama ada jauh atau hampir, Allah mendengar janji ada. Jauh ke dekat ke, Allah dengar belaka, janji ada. Allah mengetahui tak ada, Allah mendengar. Kita ni mendengar akan benda yang ada suara serta dekat, hampir. Kalau jauh kita tak akan boleh dengar. Itu Allah Ta'ala jadikan hak adah kepada kita, hak sama-sama. Gitulah Allah Ta'ala jadikan. Jauh kita tak boleh nak dengar, tak boleh nak lihat. Hampir dekat barulah kita boleh dengar, kita boleh lihat. Adapun Allah mendengar dan melihat akan benda yang ada, sama ada jauh ataupun hampir ataupun dekat. Allah mendengar dan Allah melihat. Maka sekalian itu zat Allah, zat sekalian makhluk, suara apa semua itu dinama akan dia akan sekalian itu maujud. Jadi benda yang ada, isim fa'il, benda yang ada. Zat Allah maujud, zat makhluk maujud, suara maujud, bau-bauan maujud, manis masing maujud. Maka Allah mendengar dan juga Allah melihat. Dan bukannya Allah mendengar dengan telinga. Dan bukan Allah mendengar dengan telinga, Allah mendengar dengan sifat sama. Bukan mendengar dengan telinga. Bersalahan yang baharu, maka mendengar yang baharu dengan telinga. Satu, dengan syarat ada suara lagi hampir. Ni hak Tuhan pelakukan adah kepada kita di dunia ni. Mendengar dengan telinga, dengan syarat ada suara, dengan syarat ada suara lagi hampir. Tak ada suara tak dengar, jauh tak dengar. Ni kita dengar dengan telinga. Dengar dengan telinga. Mana telinga? Mana? Ni cuping telinga. Ni lubang telinga. Mana? Dengar dengan sifat sama yang Tuhan letak di genggam telinga. Pada ni dia sebenarnya kita pun mendengar dengan sifat juga. Kalau nak kira bukan dengar dengan telinga. Mana telinga? Kita bukan dengar dengan telinga, kita mendengar dengan sifat juga. Sifat sama yang baharu yang Tuhan letak di genggam telinga. Kita melihat dengan sifat basar yang baharu yang Tuhan letak di biji mata. Kita berkata-kata dengan sifat kalam yang baharu yang Tuhan letak di daging lidah. Kita kan bukan berkata-kata dengan lidah. Orang bisu lidah ada. Wallahu a'lam lah betul ke tidak. Cuma ada orang kata orang bisu ni lidah dia pendek. Gitu. Tapi lidah ada ke tak? Lidah ada. Tapi kalau lidah kena kerak, macam orang berperang tu kan. Orang berperang, tawanan perang, musuh dia kerak lidah. Hak tu tak boleh cakap . Tapi sebenarnya dia bukan bercakap dengan lidah, dengan sifat kalam yang Tuhan letak di lidah. Lidah ada sekalipun kalau Tuhan tak jadikan sifat kalam di lidah, takkan boleh berkata-kata. Jadi yang baharu ni, maka kita manusia ni bukan dengan telinga, dengan sifat sama yang baharu yang Tuhan jadikan di genggam telinga. Melihat dengan sifat basar yang baharu yang Tuhan letak di biji mata. Tuhan letak sifat kalam yang baharu di
lidah. Bila ada sifat sama bahasa kalam, kita boleh mendengar, kita boleh melihat, kita boleh berkata-kata dengan sifat juga. Tapi sifat sama basar yang baharu. Tapi ini majazi je ni, letak je ni. Hakikinya kita mendengar qadar perbuatan Allah, bukan sifat sama yang beri bekas. Kita melihat qadar perbuatan Allah, bukan sifat basar yang baharu yang beri bekas. Keluar perkataan qadar perbuatan Allah, bukan perbuatan sifat kalam yang baharu yang terletak di anak lidah yang tak beri bekas. Tapi kita cerita cara majazi, maknanya mendengar dengan sifat sama yang terletak di gendang telinga, melihat dengan sifat kalam yang terletak di biji mata, dan berkata-kata, melihat dengan sifat basar yang terjadi di biji mata, dan berkata-kata dengan sifat kalam yang terletak di lidah kita. Sebenarnya kita pun mendengar dengan sifat juga. Allah mendengar dengan sifat sama Allah yang qadimah, kita mendengar dengan sifat sama yang hadisah. Tapi hakikinya bukan sifat sama hadisah yang memberi bekas pada mendengar. Macam hak kudrah hadisah tu lah. Kudrah yang qadimah, sifat kudrah Allah lah yang mengadakan. Sifat kudrah hadisah tidak boleh mengadakan. Sebab makhluk tak ada bekas sama sekali. Makhluk tak ada bekas lah. Sifat kudrah yang ada di kita, makhluk. Sifat sama yang ada di kita, makhluk. Sifat basar yang ada di kita, makhluk. Sifat kalam yang ada di kita, makhluk. Makhluk tak ada bekas sama sekali. Itu pegangan kita. Segala-gala qadar perbuatan Allah, keesaan Allah pada perbuatan. Dan kalau kita bukan melihat dengan telinga, melihat dengan, bukan mendengar dengan telinga, mendengar dengan sifat sama yang terletak di gendang telinga, maka inilah, balik kepada hak asal tadi, maka inilah ni Allah mendengar akan sekalian perkara yang ada. Allah mendengar akan sekian perkara ada, sama ada suara ataupun tiada suara. Tu. Maka inilah makna sifat sama Allah Ta'ala ni. Mendengar akan sekalian perkara yang ada, sama ada suara ataupun tidak ada suara. Yang mu'tamad, iaitu mazhab imam kita Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini panggil mu'tamad. Ada juga mu'tamad dhaif dalam ilmu usuluddin. Ada panggil mu'tamad dalam ilmu usuluddin. Tapi dalam ilmu usuluddin kita kena berpegang hak mu'tamad, hak dhaif kita tak boleh berpegang. Hanya kita setakat tahu sahaja ada pandangan dhaif, tapi tak boleh berpegang pandangan dhaif. Dia tak macam peka. Hak dhaif tu kita boleh amal je, janji ada pandangan. Pandangan tu dhaif. Dhaif tak dhaif pun kita boleh amal. Bukan banyak pandangan dhaif yang kita amalkan. Tak sedar pun kita itu pandangan dhaif, tapi kita amalkan banyak. Ada ni. Tu peka. Pandangan dhaif boleh diamalkan. Ada pun bicara ilmu usuluddin, kita kena pegang hak mu'tamad juga. Hak dhaif ni sebagai ilmu tambahan kepada kita, tak boleh nak dipegangi. Ini hak bab usuluddin. Sebab tu terkadang kalau kitab-kitab tu rekah, dia tak akan cerita pandangan dhaif dalam bab ilmu tauhid, tak akan cerita. Dia hanya cerita yang mu'tamad sahaja. Tak ada ni. Sebab kita hanya berpegang dengan pandangan yang mu'tamad. Macam contoh kita bicara bab pegangan, haram menyandarkan perkara buruk kepada qada dan qadar. Hak tu je disebut. Ada pandangan dhaif mengatakan boleh je kita sandarkan perkara buruk pada qada dan qadar. Kenapa kamu tak semayang? Qada qadar. Kenapa kamu tidak tutup aurat? Qada qadar. Kenapa kamu tak belajar fardhu ain? Qada qadar. Ada pandangan dhaif kata, tak apa, tak haram. Pandangan tamak tak boleh, haram menyandarkan perkara buruk pada qada dan qadar, melainkan boleh dalam majlis ilmu. Fi maqamit ta'lim, pada ketika mengajar boleh lah.
Cerita hak buruk, hak jahat ni semua qada-qadar. Nak cakap luar-luar tak boleh, haram. Bukan setakat haram, bukan terkadang jadi jatuh murtad. Menyandarkan perkara jahat pada qada dan qadar jikalau dengan tujuan untuk menghalalkan. Tak apa tinggal semayang, boleh sebab qada-qadar. Menghalalkan, mengharuskan tinggal semayang. Kapil lalu dah. Pandai ni, bukan setakat haram. Tapi ada panggata boleh je kita menyandarkan perkara buruk dan qada-qadar. Hak ni cerita ilmu boleh. Pandai ni cerita je. Hak dalam kitab Aqidatun Najim saya baca malam dia di Masjid Gunung Bilal. Datang ke perkataan boleh je. Mana muktamad je haram. Tapi dalam ilmu usuluddin kita hanya berpegang dengan hak muktamad je. Dengan hak muktamad. Disandar perkara buruk pada qada-qadar. Kamu ni haram berdosa gitu. Ada perkataan kata boleh. Detik singa. Kamu tak boleh nak amal hak pada perkataan tu. Ni bukan fiqh. Pada ni. Jadi Allah mendengar akan sekali ada sama ada suara atau tiada. Itu yang muktamad, iaitu mazhab imam kita Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan kata setengah ulama bahawa samak itu ta'alluq ia samak, ini mendengar samak ni dengan suara barang ada suara, maka hanyalah yakni hak suara saja. Tak ada suara Allah tidak dengar. Tu. Di pandangan ta'if ni ta'alluq ia ta'alluq sama mendengar dengan suara barang ada suara, janji ada suara je Allah mendengar. Maka hanyalah, mana apa hanyalah? Hak ada suara je lah Allah tak ada dengar, hak tak ada suara tak dengar tu. Tetapi ta'if tiada dipegang. Ini pandangan lemah, tiada boleh dipegang dengan ini pandangan. Tak lihat ni. Ini cerita ilmu je. Kita bicara bab kudrah dahulu. Sifat kudrah Allah tidak bertakluk dengan perkara mustahil. Kita cerita itu je. Ada pandangan ta'if mengatakan hak mustahil pun Allah tak takluk juga. Kalau orang tanya, Allah kuasa tak buat anak, Allah kuasa tapi Allah tak buat. Ni ta'if pandangan ni. Kan kita bicara kudrah dahulu kan. Perkara yang mungkinat saja kan, bukan harus saja kan. Yang wajib tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Yang mustahil tidak berkait dengan kudrah iradah Allah. Jadi Allah kuasa tak nak buat anak buat bini? Ada. Tak ada kaitan dengan kudrah. Kuasa ke tidak? Jawab kuasa tak betul, jawab tidak kuasa tak betul. Sebab tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Sebab itu perkara mustahil. Itu pandangan muktamad. Ada pandangan Allah kuasa je buat anak, Allah kuasa buat bini, tapi Allah tak buat. Bukan Allah buat ni, Allah tak buat, tapi dia kata Allah kuasa. Sebab perkara mustahil pun kudrah bertakluk. Dia gitu. Ada ni. Allah kuasa tak buat Tuhan yang kedua? Allah kuasa, tapi Allah tak buat. Tu pandangan ta'if. Boleh tak kita nak pakar tu? Tak boleh. Tapi dalam kitab dia ada cerita lah pandangan ta'if tu. Ada ni. Sama cerita tadi tu. Ta'alluq iradah tanjizi hadis. Itu ta'if. Itu tidak cerita. Tapi sebenarnya apa maksud dia? Bukan Allah menentukan yang baharu ataupun orang lah. Allah menentukan yang baharu berarti Allah ada ilmu yang baharu. Sebab kehendak Allah iradah muwafaqah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ni bukan pekoh ni, pandangan ta'if. Pekoh boleh lah. Tetapi ta'if tiada dipegang atau dipegang dengan pandangan yang menyatakan Allah hanya mendengar sesuatu yang ada suara juga, hanyalah dengan bahawa yang tak ada suara Allah tidak mendengar. Itu ta'if yang tiada dipegang. Ada makna basar pada Allah Ta'ala itu maknan. Ini satu sifat yang berdiri dengan zat menyata dengan tiap-tiap yang maujud. Huraiannya lebih kurang sama dengan sifat sama je huraian dia dengan sifat sama. Sebab takluk yang sama, maujudat, benda yang ada. Allah mendengar, Allah melihat. Maujud tu yang qadim ke, yang baharu ke,
Maujud tu ada suara ke, tak ada suara ke, sama je. Allah mendengar dan Allah melihat. Tapi dia datangkan makna lain. Jadi akan jadi seperti berulang lah. Sebab tadi masa cerita bab samak, saya iri dah dengan basar. Minggu lepas pula insyaAllah masuk bab basar, saya iri pula dengan samak. Gitulah. Sebab dia sama je dua tu. Dia sama je antara samak dengan basar. Lepas tu setengah kitab dia letak dua sifat ni satu tajuk. Dia kan satu-satu kan. Sifat yang ke-9 ilmu bicara suku, sifat yang ke-10 hayah bicara suku, sifat yang ke-11 dan 12 samak dan basar. Dia digabung. Digabung. Qudrah tajuk sendiri, iradah sendiri, ilmu sendiri, hayah sendiri. Tiba-tiba yang ke-11 dan 12 samak dan basar. Sebab apa? Makna dia sama. Sama, tak bukan sama. Hak samak ni bahagian samak, basar ni bahagian basar, tapi makna dia sama. Takluk dia maujudat belaka. Dalil pula dalil yang sama. Mana? Wa huwas samiul basir. Dalil yang sama. Dalil yang sama. Wa huwas samiul basir. Dalil akal dan akal yang sama. Sebab tu kitab terkadang samak dan basar, hak sifat lain, satu sifat. Yang ke-11 dan yang ke-12 samak dan basar. Dia gabung. Sebab apa? Sama je. Takluk pun sama je. Samak dan basar, mendengar dan melihat akan benda yang ada, sama ada yang qadim, Allah mendengar dan melihat akan zat Allah dan sifat ma'ani Allah. Sama ada yang baharu, zat makhluk, Allah mendengar dan melihat zat makhluk. Sama ada suara ataupun tiada, Allah mendengar, sama ada suara, Allah mendengar dan melihat, sama ada suara ataupun tiada. Hadis sama antara samak dan basar. Dan makna basar pada hak Allah Ta'ala itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.